الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan dalam waktu yang sama kita menjauhi larangannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini umat Islam khasnya di negara kita dan khususnya di daerah Langkawi terus dilanda dengan pelbagai penyakit dan masalah yang tidak berkesudahan. Kita dihimpit dengan pelbagai penyakit yang membimbangkan. Tuntutan menuntut aurat semakin lama semakin terpinggir dalam kehidupan mereka. Malah ada sebahagian daripada mereka telah menganggap bahawa menutup aurat itu hanya pada upacara tertentu sahaja. Keadaan inilah yang amat menyedihkan dan memilukan kita semua. Malah anak-anak gadis tidak lagi merasa malu dan bersalah apabila mereka keluar dengan tidak menutup aurat. Apatah lagi pergaulan mereka dengan sesama lelaki yang tidak ada batasannya. Keadaan ini lebih parah lagi, sehinggakan mereka sanggup berdua-duaan. Semestinya perbuatan mereka itu memberikan imej yang buruk terhadap agama Islam. Kesan daripada itu, agama Islam yang mulia dan suci telah tercemar dengan tingkah laku yang buruk tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita mengenai tuntutan dan kewajiban menutup aurat dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah telah memerintahkan kepada kita agar menjaga mata daripada melihat sebarang perkara dan pandangan yang dilarang oleh syarak. Dalam waktu yang sama, kita diperintahkan agar memelihara aurat sesama kita. Mata dan penglihatan adalah satu nikmat Allah yang amat besar kepada hambanya. Justru kita hendaklah memelihara mata daripada benda dan tempat-tempat yang diharamkan. Ramai di kalangan kita hari ini tertipu dan terpedaya dengan mata. Seandainya kita tidak pandai menggunakan nikmat mata yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ia akan mengundang kesan yang buruk kepada kehidupan kita. Ini kerana mata boleh mengundang kerosakan dan kesedihan serta penyesalan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekali lagi dalam soal kewajipan menutup aurat ini. Jelas dinyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurniaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangkan, yakni bersyukur kepada Allah. Dalam ayat ini juga
Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahawa berpakaian itu adalah satu nikmat daripada Allah kepada hamba-Nya. Oleh itu, kita hendaklah mengikut cara berpakaian yang telah disyariatkan kepada kita. Kita sering membaca dan mendengar berita-berita yang sering dipaparkan di dalam akhbar dan di dalam televisyen, terutamanya kes-kes rogol, cabul, bersekedudukan, sumbang mahram dan sebagainya. Kita tidak menolak pelbagai faktor yang menyumbang berlakunya gejala tersebut. Antaranya sifat dan sikap kita sendiri yang mengundang padah. Amalan menutup aurat bagi lelaki maupun perempuan telah diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Dalam soal ini, kita semestinya menoleh kembali ke dalam diri kita dan seterusnya keluarga kita sendiri. Suami atau bapa merupakan orang yang pertama yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan kewajipan ini dapat dihayati dan dilaksanakan dengan sempurna. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, amalan menutup aurat merupakan satu fitrah kemanusiaan. Sebaliknya, kalau kita menyanggahi dan menentang suruhan Allah Subhanahu wa taala, ia bermakna kita mengikut fitrah kebinatangan dan kehayawanan. Kita juga mestilah akui dan akur bahawa menutup aurat merupakan satu anugerah dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita untuk membezakan diri kita daripada hayawan. Apabila arahan dan suruhan menutup aurat diingkari oleh kita, ia akan membawa kesan yang buruk kepada kita semua. Pertama, kepada golongan wanita akan terdedahnya dengan jenayah rogol atau menjadi mangsa rogol. Hakikatnya, kejadian rogol pada hari ini bukan sahaja melibatkan orang asing, tetapi dalam keluarga sendiri. Kita sering dikejutkan dengan pelbagai cerita. Abang merogol adik, seorang bapa merogol anaknya, dan seorang datuk merogol cucunya sendiri. Berita-berita umpama ini amat memalukan kita, malah telah mencemarkan nama Islam yang suci ini lantaran sikap buruk umat Islam sendiri. Kedua, kesan daripada tidak menutup aurat menjadi pemangkin kepada berlakunya zina dan masyarakat hari ini, dalam masyarakat pada hari ini. Justru dengan penampilan seorang wanita yang tidak menutup aurat dan berwajah seksi boleh menggoda dan membangkitkan nafsu syahwat seorang lelaki. Akhirnya akan membawa kepada perbuatan zina yang terkutuk itu. Kaum lelaki juga tidak terkecuali daripada menutup aurat yang telah ditentukan ke atas mereka. Golongan lelaki juga tidak dibenarkan mendedah aurat ataupun otot-otot badan kepada khalayak ramai ataupun wanita ajnabi. Ini kerana ia boleh merangsang gelora nafsu seorang wanita yang boleh menjurus ke arah perzinaan. Lantaran itulah kita semua semestinya berperanan menghayati dan mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Agama Islam telah menetapkan aurat seorang wanita ajnabi adalah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangannya sahaja, seperti dalam sembahyang. Kaum wanita juga dilarang bersalaman dengan seorang lelaki yang ajnabi. Ini jelas ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berbaiat sumpah taat setia dengan golongan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjabat tangan dengan wanita, hanya memadai dengan pergaulan ataupun pengakuan mulutnya sahaja. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam telah menetapkan garis panduan ataupun etika pergaulan dan batas pergaulan di antara lelaki dan wanita. Pertama, menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum lelaki dan perempuan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Ini selaras dengan firman Allah
Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Kedua, menutup aurat. Kaum wanita hendaklah menutup aurat dan dilarang menampakkan perhiasan mereka kecuali pada perkara yang diharuskan nampak. Ketiga, kaum wanita juga disuruh agar tidak melunakkan suara mereka ketika berbicara, kerana boleh mendatangkan fitnah, kecuali kepada suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Yang maksudnya, wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut, manja semasa bercakap dengan lelaki asing, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan sebaliknya, berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang sesuai dengan penuh kesopanan. Agama Islam juga telah menggariskan beberapa panduan dan etika berpakaian lelaki dan juga wanita. Antara syarat-syaratnya bagi seorang wanita, wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Pakaiannya tidak terlalu ketat dan menampakkan warna kulit serta tidak menyerupai lelaki. Oleh itu, sebagai Muslim, bahkan seorang bapa merupakan tonggak dalam keluarga, bertanggungjawab mendidik anak-anak, mencintai mahupun menanam sifat kecintaan terhadap menutup aurat sejak belum baligh lagi. Anak-anak mestilah diajar berpakaian secara Islam, bukan sahaja ketika berada di luar rumah sahaja, tetapi semasa tetamu atau orang asing yang datang mesti disuruh menutup aurat. Para ibu bapa mestilah mengajar anak-anak mengenali siapa yang menjadi tetamu. Seandainya orang asing yang menjadi tetamu, mestilah mereka menutup aurat, bukanlah di sebaliknya. Ramai ibu bapa yang tidak memahami tuntutan ini. Mereka menganggap semasa berada di rumah tidak perlu menutup aurat, walaupun tetamu yang datang itu adalah orang asing yang ajnabi. Masyarakat juga mempunyai peranan yang besar dan bertanggungjawab dalam mencegah kemungkaran dan mengajak ke arah kebaikan. Umat Islam secara keseluruhannya bertanggungjawab untuk menegur sesama mereka pada setiap amalan maupun perbuatan yang melanggarkan syariat. Justru tidak timbul soal menjaga tepi kain orang. Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya agar mengambil tahu sesama Islam, sama ada perkara baik maupun mungkar. Kita sebagai satu unit dalam sebuah masyarakat mempunyai peranan dalam mendidik masyarakat agar mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita masih bersikap berpeluk tubuh dalam perkara mungkar, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan maupun bala yang bakal dirasai oleh keseluruhan masyarakat. Tidak kiralah siapa yang baik ataupun jahat. Justru itu, kita hendaklah mempunyai perasaan yang sensitif terhadap perkara-perkara maksiat dan mungkar. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan mestilah dibatasi, kerana ia akan membawa kepada perzinaan. Perempuan yang mendedahkan aurat mendorong berlakunya gejala zina atau hubungan seks bebas. Kebiasaannya, orang lelaki akan terangsang nafsunya apabila melihat tubuh badan wanita yang menjolok mata. Akhirnya membiakkan nafsu yang didorong oleh syaitan sehingga berlakunya kes zina dan rogol.
para pengamal media juga mempunyai fungsi dan peranan yang besar dalam mendidik masyarakat agar mereka memahami bahawa menutup aurat adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Mereka juga sewajarnya mengutamakan nilai-nilai murni dan keagamaan dalam media-media mereka. Pengamal media juga tidak hanya memikirkan keuntungan sahaja, tetapi mestilah mempunyai nilai integriti yang tinggi dalam masyarakat. Pada zaman ini, nilai moral ataupun akhlak dan penghayatan Islam semakin hari semakin terhakis dari diri kita. Golongan remaja dengan tidak rasa malu dan bersalah, mereka berpakaian yang tidak menutup aurat, malah mereka semakin berani melakukan dengan aksi-aksi yang tidak senonoh, seperti berdua-duaan, bercumbu-cumbuan di khalayak ramai. Justru itu, umat Islam malah sebagai ketua keluarga dan yang bertanggung jawab kepada anak-anak, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri dan memainkan peranan masing-masing dalam konteks dan kemampuan kita sendiri, agar institusi keluarga diperkukuhkan dan penerapan nilai moral dan asas didikan agama yang teguh. Keprihatinan ibu bapa terhadap anak-anak turut menyumbang ke arah melahirkan generasi dan ummah yang hebat. Akhirnya, member ingin mendedahkan perkara yang sangat mengejutkan di daerah kita, supaya kita dapat berfikir bersama bagaimana kita hendak menangani masalah ini. Setakat bulan September 2014 di Langkawi, di bawah umur 17 tahun ke bawah, anak yang dilahirkan di luar nikah seramai 26 orang. Seramai 26 orang anak remaja kita melahirkan anak yang tidak mempunyai bapa. Siapa yang harus kita persalahkan? Kita tepuk dada, kita tanya iman yang ada kepada kita. Kita tidak boleh lagi menyembunyi. Ini adalah data yang sangat tepat. Itu pun kerana mereka datang untuk melahirkan anak mereka di tempat tersebut. Itu belum tahu lagi bagaimana mereka yang menggugurkan janin-janin yang ada di dalam perut generasi muda kita sekarang ini. Oleh kerana itulah, saya nak minta kepada seluruh para ustaz dan ustazah, di mana saja mereka berada, sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, bangkitkan isu ini supaya masyarakat sedar bahawa perzinaan berlaku dengan begitu berleluasa. Mengapa ini berlaku? Mengapa ini berlaku? Sedangkan guru-guru, mursyid-mursyid, pendakwah-pendakwah semakin ramai datang ke Langkawi, tetapi semakin ramai anak-anak zina ini dilahirkan. Di mana silapnya? Marilah sama-sama kita berfikir untuk kebaikan anak remaja kita, khususnya anak-anak remaja kita yang berada di sekolah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
وعلى آله وصحبه المصابح الغرر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان حجي عبد الحليم معظم شاه ابني المرحوم سلطان بدلي شاه وولي عهدي سمو الأمير تنكو حجي عبد الملك ابني المرحوم سلطان بدلي شاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.